pendekatan kimia, which is minggu lepas saya dah masuk dah. Sebelum saya go through, boleh kita recap dengan awak sikit. Saya sebut nama unsur, awak bagi tahu dia punya simbol. Ngam tak ngam? Contoh, natrium ialah Na. Okay, kita try lagi. Lithium. Li. Very good. Potassium, kalium. Pota. Okay, K. Magnesium. Kita jawab nak. Calcium. Aluminium. Sulfur. Boron. Hydrogen. Oxygen. Nitrogen. Fluorine. Mana sial? Fluorine F. Chlorine. Bromine. Iodine. Well done. Okay. Next, saya bagi tahu dia punya elektron dia. Awak bagi tahu ke saya susunan elektron dia berapa. Contoh, kalau lithium ada 3 elektron, susunan dia adalah 2.1. Kalau 12 elektron, dia adalah 2.8.2. Okay. Let's say kalau ada 8 elektron. 2.6, cantik. Ada 15 elektron. 2.10.5. Kalau dia ada 17 elektron. 2.8.7 Basyariah. Well done. Okay. Ada 5 elektron. Sarah Kisina. Sikit. Berapa? Ada jangan. Ada 7 elektron. Ada 5 elektron. 2.3. Very good. Okay. Baik. Kestabilan atom ada 2, iaitu duplet dan juga oktet. Duplet ni maksudnya kalau luar dia penuh 2. Oktet maksudnya luar dia penuh 8. Contoh kalau saya ada 12 elektron, adakah dia stabil? 2.8.2. Tidak. Okey. Sebab dia ada 2 kat luar. 2 tu dia kena buat apa? Dia kena bagi, buang, derma, singkir, donate, lose 2 elektron. Dia buang 2 elektron. So that dia akan jadi ion. Bila dia buang 2, dia akan jadi ion bercharge apa? Positif ataupun negatif? Bila dia buang negative charge, dia akan ada extra positif. Faham? Dia buang 2 elektron, dia akan jadi 2 positif. Okay? Dia buang 1 elektron, dia akan jadi 1 positif. Dia buang 3 elektron, 3 positif. Cantik. Kenapa dia kena buang ataupun bagi? Untuk menjadi stabil. Alright. Inilah mengapa ion terhasil. Kita tengok kepada contoh yang ada di hadapan ini. Okay. Baik. Di hadapan ini saya ada satu atom natrium. Atom natrium mempunyai 11 elektron. Okay, ini ada dalam buku teks awak. Muka surat 122. 122 ke? Muka surat 112. Okay. Atom natrium ada 11 elektron. Adakah dia stabil? Dia kena buat apa dekat 1 elektron itu? Izzah. Nur Izzah bersama sahabat beliau. Sahabat ke adik? Adik. Oh, boleh. Sama adik. Okey, adik kena buat apa dengan 1 elektron ni? Dia kena buang. Bila dia buang 1 elektron, dia akan jadi charge apa? Dia akan jadi 1 positif. Maka dapatlah Na 1 positif. Understand? Maka tinggallah di dalam hanyalah 2.8. Faham? Okey. Awalnya dia ada 2.8.1. Dia buang 1 elektron so that dia jadi 2.8. Maka awak dapat equation dia. Na jadi Na plus. Kanan maksudnya dia buang, bagi. Na jadi Na plus bagi 1 elektron. Oh, inilah macam mana awak tulis equation tu. Bukan elektron, diam. Elektron. Ada masalah ke? Ada masalah? Messi, dia bertumbuk. Okay. Baik. Kita tengok pula pada contoh fluorine. Okay. Siapa di talian? Oh, Ainul Fatin ya. Kenapa tu? Bermain pintu ke? Boleh ingat bermain yang bermain pintu lagi. Okey, fluorine. Fluorine ada 9 elektron. Macam mana kita nak susun 9 elektron tu? Kita akan susun dia dengan 2.7. Boleh faham? Hey, adakah dia stabil? Tidak stabil kerana dia 7. Apa kita kena buat? Kena bagi 7 kan? Dia
Kena buat apa dengan 7 ni? Jangan tengok, jawab. Dia kena ambil. Very good. Bayangkan awak ada 7 boyfriend. Lagi senang awak break dengan 7 boyfriend ke ataupun awak tambah satu lagi boyfriend? Laju je, tambah. Tuan-tuan, salah siapa? Salah lelaki ya. Kenapa dia perlu pergi pada wanita itu kan? Okey. Dia perlu tambah lagi 1 supaya dia menjadi 2.8. Bila dia tambah satu lagi elektron negatif, dia akan menjadi charge 1 negatif. We good? Ambil 1, negatif 1. Ambil 2, negatif 2. Ambil 3, negatif 3. Okey. Subit. Maka terhasillah ion positif dan ion negatif. Okay. Ion positif dia bagi kepada siapa? Bagi kepada yang memerlukan. Yang ambil. Dia ambil daripada siapa? Ambil daripada yang perlu bagi. Maka akan ada positif, ada negatif. Maka terhasillah satu ikatan dipanggil sebagai ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terhasil di antara ion. Ion ada 2 jenis. Sarah Kristina. Ion positif satu, ion negatif satu. Okay? Ikatan ionik adalah antara ikatan yang paling kuat kerana daya elektrostatik yang tinggi. Okay. Maka equation untuk fluorine terima ambil satu elektron di fluorine minus. Bila Na dengan fluorine bergabung, Na memberi satu elektron kepada fluorine. Makanya dia menghasilkan Na plus. Dia bagi satu F dari apa? Minus. Kita akan dapat sebegini macam rupa. Inilah sebatian ionik. Mesti ada positif, mesti ada negatif. Faham? Boleh tak kalau dua-dua positif? Dua-dua positif. Tak boleh? Boleh. Tak, dua-dua negatif. Tak boleh. Satu negatif, satu positif boleh. Boleh. Satu positif, satu negatif. Boleh. Okay. Nilai charge dia kena sama. Satu positif diimbangkan dengan satu negatif. Kalau 2 positif, perlu diimbangkan dengan berapa negatif? 2 negatif. Kalau 3 negatif, perlu diimbangkan dengan berapa positif? 3 positif. Yes. Inilah ikatan ionik. Right? Antara ciri-ciri ikatan ionik ialah yang pertama, dia mampu larut dalam air. Okay. Contoh sebatian ionik ialah apa? Ialah garam. Okay, garam NaCl. NaCl terdiri daripada ion positif dan ion negatif. Yes. Na terdiri dari garam terdiri daripada Na plus dan Cl negatif. Disebabkan dia ada charge, dia boleh larut air. Garam, ni NaCl. Nama pandai untuk garam apa? Salt. Pandainya. Oh, garam nama pandai dia salt. Terima kasih membantu. Salt nama pandai dia apa? Garam. Salt nama pandai dia adalah natrium klorida. Okey, nama pandai dia ialah natrium klorida. Tapi benda yang sama. Garam dengan natrium klorida benda yang sama. Just that kita tak biasa sebut. Betul? Pernah tak kalau kita cakap, mak, makanan ni tak cukup garam lah, tambah garam sikit. Okey. Mak, makanan ni tak cukup natrium klorida, boleh tambah sikit natrium klorida tak? Ambil kau, nak tambah sangat. Okey, tak ada. Okey, baik. Disebabkan dia ada charge, dia mampu larut dalam air. Okey, dia larut dalam air. Bila dia larut dalam air, babe, this is satu bekas. Contoh, ni adalah bekas air garam. Dalam air garam ini ada air lah, of course. Okey, ada air. H2O. Bila Na masuk ke dalam bekas ini, dia akan menjadi ion Na plus dan Cl minus. Dia dissolve, dissociate ion.
Okay. Adanya charge, dia boleh larut dalam air. Bila adanya charge, dia juga boleh mengkonduksikan elektrik. Dia mampu mengkonduksikan elektrik ataupun alirkan elektrik. Antara sifat-sifat lain untuk sebatian ionik ialah beliau mempunyai takat didih dan takat lebur yang tinggi. Didih dan takat lebur yang tinggi. Kalau awak tak percaya, sekarang ni awak pergi ke pergi dapur, awak ambil satu bekas yang isi air. Satu bekas ni ada air, H2O. Okey. Satu lagi bekas, awak ambil air sama awak ambil satu cawan, letak dalam tu bekas. Satu lagi cawan, awak letak air satu bekas ni. Okey, ada dua cawan. Satu lagi bekas, awak ambil satu genggam garam, awak letak situ. So, awak panaskan. Satu ni ada garam, H2O ditambahkan dengan ni ada NaCl. Ada NaCl. Awak panaskan. Okey. Panaskan. Awak tengok. Apa jadi? Mak awak datang bagi flying kick. Aduh, mak. Saya tengah study kimia ni, mak. Apa dia? Ini adalah air kosong, mak. Ini adalah air garam, mak. Mak tengok sekali. Mak pun tengok sekali. Apa yang awak nampak? Air biasa, dia akan mendidih pada suhu 100 darjah Celsius. Tahukah, mak? Air biasa mendidih pada 100 darjah Celsius. Air yang ada garam, mak, dia mendidih lambat sikit. 110 darjah Celsius. Mak cakap, inilah kimia, mak. Itulah sekolah dulu tak lagi. Tak jangan cakap macam tu. Jangan sambung macam tu. Jadi, mak korang bagi flying kick kat saya pula. Okey, satu air 100 darjah Celsius, satu lagi air ditambahkan garam. Dia punya takat didih lebih tinggi kerana mempunyai sebatian air. Untuk memisahkan ikatan antara Na+ dengan Cl-, dia memerlukan haba yang banyak. Bayangkan awak positif, isteri awak negatif, ataupun awak negatif, isteri awak positif, awak terikat dengan dia, awak sayang betul-betul. Mudah tak orang luar untuk memutuskan ikatan tersebut? Yang tak geleng tu kan relate, kan? Okey, saya bagi tahu jawapan. Dia susah. Based on pengalaman, dia susah nak memutuskan ikatan yang sangat kuat. Inilah ikatan air. Ada pengalaman? Mimpi. Okey, NaCl memerlukan haba yang tinggi untuk memisahkan kedua-duanya. Sebab itu dia mempunyai takat didih yang tinggi. Boleh faham? Alright. And apakah ciri-ciri sebatian ionik lagi? Sebatian ionik mempunyai bentuk yang cantik, yang kita panggil dia sebagai bentuk kristal. Kristal dalam bahasa Melayu ialah hablur. Dalam bahasa Inggeris ialah crystalline structure. Saya ulang dalam bahasa Inggeris. Sodium chloride dissolve in water, conduct electricity, have high boiling point, has crystalline structure. Kristal ni macam mana sih? Kristal ni bentuknya begini. Pernah tengok kristal? Kristal dia bersegi. Bersegi. Okey. Macam mana kalau dia kristal ni? Gini. Alright. Kristal ni bersegi. Gitu. Kalau awak tak percaya, awak pergi ke dapur sekarang. Okay, belajar awak ke dapur. Saya memang suka belajar sambil pergi dapur. Saya suka deny mak saya. Nak tunjuk kata saya study. Mak awak mesti sayang awak. Okay, selalu nampak awak main phone kan. Hari ni tak, awak nampak belajar. Awak ambil garam. Mak tengah masak kan. Awak ambil garam. Buat apa ni? Mak, ini sebatian air ni. Nampak crystal structure. Ni nampak? Ini cantik bentuk dia. Okay. Mak perlu tahu. Ya? Okay. Tips, #tips anak soleh soleha. Perasan tak garam halus ke, garam kasar ke, bentuk dia begini. Ini kerana kalau awak zoom in, awak ambil garam tu, awak tengok betul-betul guna teleskop, letak garam, awak tengok dia. Bukan teleskop, awak guna mikroskop. Teleskop tu lain. Biar. Awak guna mikroskop, awak tengok dia. Okay. Apa awak nampak? Awak akan nampak, diam. Awak akan nampak di setiap bucu ini. Ada apa? Ada Na. Wah, ada klorin dekat bucu dia.
dekat bucu ni ada Na, ada klorin. Dekat bucu ini ada Na, ada klorin. Cantik cerita. Tuhan yang sangat wonderful. Inilah yang kita panggil dia sebagai crystalline structure of ionic compound. Ionic compound tersusun sangat cantik. Cantik sehingga membentuk kristal. Susunan ini dia mempunyai kekuatan. Sebab bayangkan ada batu yang cantik disusun antara satu sama lain. Batu yang susun cantik dengan batu yang bulat-bulat. Bulat-bulat. Yang mana lagi kuat? Cantik ke bulat-bulat? Yang cantik. Ya, seperti batu ini. Kuat kan? Nak pecah susah kan? Yes, inilah sebatian ionik. Sebatian ionik mempunyai susunan yang cantik disebabkan cantik dia kuat. Dia faham. Alright. So babe, this is what we have learned last week. Ini apa yang kita dah belajar minggu lepas. Berkenaan dengan
sebatian ion. Bagus, Nafisa Umairah. Patut nampak. Tudung makin besar. Nafisa kata otak makin besar. Alhamdulillah. Berat. Okay, baik. Ini ialah ionic. Today, ladies and gentlemen, I would like to share with you a topic regarding covalent compound. Covalent with a K-O-V-A-L-E-N. In English, we also covalent, but with a C. C-O-V-A-L-E-N-T. Covalent. Covalent is the opposite of ionic. Where ionic ialah gabungan logam dengan bukan logam. Satu mesti positif, satu mesti negatif. Covalent ialah gabungan antara bukan logam dan bukan logam. Nabila Farah Fisha. Siapa aja? Bukan logam ditambahkan dengan bukan logam. Okay. Bukan logam ni sebagai contoh. Hidrogen dan hidrogen. Hidrogen mempunyai satu elektron di luar. Hidrogen mempunyai satu elektron di luar. Adakah hidrogen ini stabil? Tidak stabil. Hidrogen nak kena buat apa untuk jadi stabil? Tambah satu, betul? Jadi dia kena tambah satu ataupun dia kena buang satu. Tapi pada lumrah asal ataupun kejadian asal hidrogen berjumpa ataupun wujud dengan hidrogen satu lagi.
Satu hidrogen ada satu elektron. Satu lagi hidrogen pun ada satu elektron. Apa dia boleh buat? Bayangkan saya hidrogen, awak hidrogen juga. Okey, Alif Haris hidrogen, Nabila Farah Fisyah hidrogen. Dua hidrogen. Bayangkan. Awak ada satu elektron, awak ada satu elektron. Awak akan buat apa dengan sesama sendiri? Awak akan bagikan. Hidrogen kiri ni dia bagi satu elektron. Dia dibagi. Hidrogen ni ada elektron tak? Tak ada. Hidrogen bagi tadi. Ada dua. Tak fair. Satu ada dua, satu lagi tak ada elektron. Apa? Yang bisa. Apa dia orang buat? Dia orang kongsi. Yes. Ini tidak sempurna. Ini melengkapkan. Maka mereka berkongsi satu pasang elektron. Inilah yang menyebabkan hidrogen wujud sebagai dwi-atom. Aha. Perkongsian ini menghasilkan ikatan kovalen ganda satu. Ikatan kovalen ganda satu. Okey. Maknanya mereka hanya berkongsi satu pasang elektron. That's it. Bukan kongsi pacai. Bukan awal lagi tu. Kau kira nak raya je. Okey. Kongsi satu, ganda satu. Kita tengok contoh lain. Contoh. Fluorin. Fluorin mempunyai 9 elektron. Macam mana susunan fluorin? Susunan elektron fluorin, 2 dekat dalam, 1, 2, 7 dekat luar. 2, bakinya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hey, fluorin adakah stabil? Dia seorangan. Tidak stabil. Dia kena buat apa? Dia kena buang 7 kan? Tak. Dia kena ambil 1 kan? Siapa nak bagi dekat dia? Tak ada siapa. Bila tak ada siapa nak bagi kat kita, kita yang sendiri kena cari perkara untuk kongsi dengan kita. Iaitu diri kita sendiri. Fluorin akan mencari dirinya sendiri, iaitu fluorin juga. Kembar beliau. Fluorin berjumpa dengan kembar beliau. Kembar beliau juga ada 2. Dan juga ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You see that? 1 tak cukup 1. 1 tak cukup 1. Yes. Apa dia buat? What will these 2 fluorines do? They will share 1 pair of electron. Fluorin, Faiz, wahai Faiz, jomlah kongsi. Diorang kongsi ikatan. Maka menghasilkan apa bentuk dia? Dia akan menghasilkan F. Tengok saya lukis macam mana? Dot, dot, meratakan 2 elektron ni. Dot, dot. Dot, dot. Dot. Untuk fluorin belah kiri. Settle. Fluorin belah kanan pula. F. Awak nak buat X ke dot kisah? Dot X. Atas, X kanan. X bawah. Okey. X tengah. Inilah bentuk Lewis fluorine. Lewis structure of fluorine. Dia orang bergabung, kongsi jadi satu. Dia orang ikat dengan satu ikatan kovalen. Satu ikatan kovalen.